Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah hari 13 April 2020. Hari ini juga dah hari yang ke berapa, 27 ke. Proses lockdown kita sepatutnya kita berakhir besok 28 hari bulan. Namun walau bagaimanapun kita telah dimaklumkan bahawa kita sambung lagi. Jadi dalam proses kita sambung ni, ayo kita sambung kita punya aura talk bedah buku, aura personality warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Sebuku aura. Pada menonton pagi ni, kalau suara okey, tolong komen okey. Kita dah masuk bab 3, warna dan sistem tenaga manusia. Dewasa ni ramai yang mula mendengar, memperkatakan dan membaca apa yang dikatakan sebagai aura. Namun begitu, masih ramai yang belum benar-benar faham mengenainya, apatah lagi menguasainya. Sebelum membicarakan mengenai aura, ia perlu membicarakan mengenai sumber dan sistem yang bersangkutan dengannya. Bagi memahami kesan dan peranan warna pada manusia, kita perlu meneliti beberapa fakta penting yang berkaitan dengan sistem bioenergi manusia. Sistem ini adalah sistem asas manusia, umpama sebuah sistem jana kuasa yang memberkatkan tenaga bagi segala aktiviti kehidupan secara makro dan mikro yang dijana oleh manusia. Melaluinya, manusia membentuk kehidupan secara fizikal, mental, emosional dan rohani. So dalam topik bab 3 ini, saya bukakan mukadimahnya ataupun saya bukakan pembahasan ilmunya dengan tajuk warna dan sistem tenaga manusia. Table of content ini, waktu nak menulis buku, penulis, saya pun belajar kan, penulis diberitahu untuk binakan table of content dia. Waalaikumsalam, selamat pagi. So bila kita dah bina table of content, kita mengupas apakah ataupun kita mula meletakkan tajuk-tajuk dalam table of content tu, dia letak tajuk-tajuk lah dulu kan. So nak letak berapa bab, kemudian apa tajuk-tajuknya. So kita dah kena visual dah. Kalau macam drama kan, dia kena visual dan nanti ending dia kat mana, climax dia kat mana. Contohnya macam tu lah. So walaupun saya tak ada pengalaman menulis buku pada masa saya menulis buku ni tahun 2007 dulu, tapi Alhamdulillah dihantarkan co-writer untuk bantu untuk saya binakan dekat mana nak mula, apa nak cerita. Jadi selepas dah bab pertama, bab yang kedua kan, kita dah cakap bab pertama dulu, pengenalan tentang warna. So kita dah bercakap tentang sedikit sejarahnya, kita dah cakap tentang warna-warna asas. Kemudian kita dah cerita tentang kita cerita warna asas tu ada warna menceritakan dalam bab 2 warna dan sifat gelombang kan. Kemudian bila masuk ke bab 3, saya menceritakan warna dan sistem tenaga manusia. Jadi saya bawa penceritaan waktu menulis buku ni, maknanya secara umum. Kemudian saya cerita pasal alam, bab 2. Kemudian saya cerita pasal diri, bab 3. Jadi perlahan-lahan kita mula mengaitkan apa yang tadi kita faham tentang spektrum cahaya, warna asas, kemudian kita faham tentang warna panas, warna sejuk yang kita bicarakan semalam. Kalau anda belum menonton video semalam, scroll dan cari video semalam. Sepanjang sesi bedah buku tentang topik aura personality warna ni, saya cuba untuk sambil kupas tu, sambil baca, sambil saya olahkan, saya kupaskan in my personal words, dan mungkin saya recall balik apa yang dulu saya terfikir waktu nak menuliskan buku ini. Jadi setelah buku ni tahun 2008 kan, maknanya setelah 12 tahun, ini baru pertama kali saya buat sesi bedah buku live dekat Facebook macam ni kan. Dulu pun tak ada Facebook, dan selalu kalau live sebelum ni pun buat tentang benda lain. Ini pertama kali saya cuba untuk bedah buku. So sambil itu mengimbau kembali kenangan mencatatkan ataupun mencoretkan ilmu di dalam kitab ini ataupun buku ini.
sekitar tahun 2007 dulu. Dan 12 tahun yang lalu, waktu itu mungkin secara kasarnya saya mempunyai sedikit orang kata Allah bagikan sedikit anugerah masa dan willpower sebenarnya. Sebab pada saya orang yang menulis buku ni mereka yang hebat, mereka yang luar biasa, kerana tak semua orang mampu untuk mengarang, menulis macam kita tulis di Facebook pun kadang-kadang tunang terbalik kan. Jadi untuk menulis, mengarang memerlukan banyak kesabaran sebenarnya. Jadi Allah bagikan kelebihan setiap orang tu berbeza-beza. Jadi melalui ilmu ni juga anda nak tahu anda seorang penulis ke ataupun tidak ke, ataupun apa bakat lagi kalau warna anda tu contohnya macam saya warna hijau. Hijau tu campuran warna biru dan warna kuning. So warna kuning ada technical mind, warna biru ada passionate mind ataupun ada minda yang istiqamah, sabar. Jadi antara perkara yang saya perhatikan, sebenarnya saya boleh mengajar, saya boleh menulis. So daripada situ dulu saya mula buat bidang yang saya buat ni. Sebab dulu saya kerja di bank. Mereka yang kenal saya daripada dulu, saya kerja di bank. Saya buat accounts department dulu. Okay, so kerja sebagai accountant ataupun di accounts department memerlukan kita menjadi analytical mind, logic mind. Jadi benda-benda yang nak layan, menulis kan, nak duduk buat satu benda tu lama, itu bukan saya lah. Tetapi bila saya belajar dalam ilmu aura ni, saya mendapati bahawa sebenarnya ada lagi perkara-perkara lain. Kalau saya warna ini, saya ada beberapa area bakat lagi. Contohnya macam dulu saya tak berminat nak menjadi cikgu, nak dalam jurusan bercakap ni, sebab mak saya pun dah memang cikgu. Jadi saya rasa macam sama pula macam kerjaya mak kan. Jadi saya rasa nak cuba benda lain lah. Jadi saya berniaga, saya buka kafe, saya sambil saya kerja dulu pun saya dah memang berniaga. Jadi di situ pengalaman-pengalaman untuk berinteraksi dengan orang tu akhirnya muncul. Kalau di bank sendiri, walaupun saya duduk accounts ni, kalau zaman 90-an dulu, accounts ni department yang paling last sekali. So memang dekat dengan, kalau di bank tu maknanya dia duduk di belakang, sekali diceruk lah. Sebab orang tak kacau dia pun tak nak kacau orang. Dia duduk diam-diam saja. Tapi saya cerita ni saya bebel kenapa macam saya boleh menulis tu. Okay? Jadi bila saya duduk di bank tu memang tak bercampur dengan orang. Tapi saya pula kalau sehari tak pergi jumpa dengan klien, tak duduk dekat kaunter depan, saya rasa macam musing. So biasanya saya buat accounts tu belah tengah hari, petang dan hingga ke malam kalau saya stay back. So waktu pagi memang saya akan menyebuk di kaunter walaupun itu bukan department saya. Sebab saya suka untuk untuk bertanya khabar, say hi kepada klien apa semua. Tambah pula saya dulu di cawangan yang kecil di Greek Perak. So Bank Bumi Putra di Greek Perak dan di Kuala Kangsar. Jadi pada masa itu saya bekerja dalam suasana yang mostly kita kenal klien yang walk in. Jadi kita kenal dengan mereka yang kita berinteraksi ni, yang keluar masuk. Jadi macam local people kan. Jadi kalau tak jumpa ataupun tak say hi tu, tak sembang, orang kata tak menyembang tu bukan diri kita lah. So daripada situ kita tahu that kita juga ada talent ataupun ada bakat untuk buat benda-benda yang relate kepada PR. That's why kalau ada saja kerja-kerja marketing daripada pihak cawangan, saya dulu pun akan take part. Dan saya jadi macam orang yang aktif dalam di kalangan staff punya club ataupun aktiviti. So di situ people punya karakter tu ada. Rupa-rupanya because of warna aura saya tu ada macam tu. Okay. Jadi waktu saya menulis buku ni, selepas yang dibantu oleh penerbit untuk bangunkan table of content tu, saya mula kena keluarkan banyak karakter itulah. Maksudnya karakter yang nak bercerita, karakter yang nak menyembang, karakter yang nak berkongsi. Jadi keluarlah table of content tu, tajuk-tajuk. Lepas macam buku ni, lepas secara pengenalan saya cerita bab warna dan alam,
Kemudian saya nak cerita warna dan tubuh manusia. So kita dah masuk bab 3, kita akan cerita tentang warna dan sistem tenaga manusia. Okey, saya teruskan saya sambung. Kalau ada soalan apa-apa boleh tulis. Kalau suara saya tak berapa dengar ke apa semua, boleh bagi tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tolong like and share supaya ramai orang dapat manfaat. Mudah-mudahan kita baca buku mesin PKP kan. Salah satu benda yang kita kena bina balik adalah kita punya hubungan kita dengan buku. Sebab buku ni kitab, padanya ada ijab kabul ilmu. Yang kita pegang di tangan, yang anda tengok tu handphone, dia bukan kitab. Yang adanya adalah radiasi. So anda pegang lama-lama pun radiasi, tangan pun dah haus dah kan, lama-lama panas apa semua kan. So kesan radiasi tu, memang kita boleh menuntut ilmu, kita boleh dapat ilmu melalui ini. Tapi mungkin ini fasa zaman sekarang yang ada pro and cons dia. Dulu buku kertas adalah daripada pokok daripada alam. Bermaksud kita mendekatkan diri dengan sumber daripada alam. Untuk hasilkan kertas ni, orang dulu proses kulit pokok. Memang itu sumber untuk menghasilkan kertas. Kalau kata sejarahnya. Kemudian pada kitab ada tulisan-tulisan, dan ini semua adalah satu proses tradisional dalam menyampaikan ilmu. Sampai sekarang manuskrip masih lagi perlu disimpan walaupun dah ada dalam bentuk digital. Jadi kalau kita dapat ilmu daripada tulisan, tambah pula tu penulisan tangan apa semua, macam orang dulu kan tulis kitab, so dapat aura daripada penulisnya. Jadi untuk dekatkan diri dengan ilmu pengetahuan, selain daripada ulang kaji secara digital, di mana-mana peringkat pun mereka belajar masih lagi memerlukan kehadiran buku dan kehadiran penulis ataupun cikgu untuk menceritakan. Sebab tu di universiti apa semua tu masih ada library, dan kena ada physical, dan kena buat tesis physical, bukan hanya hantar digital semua macam tu kan. Walaupun zaman dah makin canggih, tapi tak tahulah ke depan mungkin semua digital je lah. So pada saya, bila mungkin PKP ni, bila kita pegang balik buku apa semua ni, mungkin mengembalikan sesuatu yang dah lama kita tak buat. Al-Quran tu sendiri pun kita pegang kitabnya, kita pegang naskah Al-Quran. Kalau buku-buku ni, dulu saya rajin membaca, tapi sekarang ni bila dah zaman ada handphone ni kan, memang saya akui saya dah kurang membaca. Setahun untuk habiskan 10 buku pun macam susah. Sebulan 1 pun dah susah. Macam dulu sebulan 2 buku, paling tak ada pun 1 buku. So setahun ada 12, 15, 20 buku yang boleh dihabiskan setahun. Siapa yang datang ke IQS pun boleh tengok sebahagian daripada koleksi buku yang memang ada dekat office. Kalau siapa yang kalau di rumah ni pun ada koleksi buku. Bukan saya kata saya bagus tak, tapi hubungan cara orang kata lifestyle kita dulu. Saya percaya anda yang seusia dengan saya memang banyak dulu kita dekat dengan buku. Sekarang dah kurang dah kan. Sebab tu waktu buku ni dihentikan untuk pengedaran ataupun tak ada lah di pasaran. Saya kupas buku yang tak ada lah di pasaran. Sebab antaranya publisher kata bila print banyak buku-buku tak dibeli. So lambakan buku-buku di gudang tu menjadikan benda tu kerugian kepada penerbit. Satu, kos cetak. Kedua, kos simpan barang di gudang. Jadi akhir sekali keluar dalam bentuk digital jugalah, e-book. Tapi buku saya ni tidak ada versi. Okey. Kita teruskan. Bahan fizik dan bahan bukan fizik. Bahan bukan fizik ni kalau anda familiar dengan metaphysics. Dekat sini saya nak betulkan. Ramai dekat luar belajar numerology, metaphysics. Jadi bila sebut tentang ilmu nombor, kemudian sebutnya sebagai metaphysics. Ingat metaphysics ni luas, amat besar. Meta di sebalik fizik itu nyata. So benda di sebalik nyata ni luas. Kalau bercakap pasal udara pun metaphysics. Kalau bercakap pasal COVID-19 pun sebenarnya metaphysics sebab dia gaib. Tapi ada beberapa kategori metaphysics. Kemudian jangan labelkan metaphysics, yang saya nak pesan ni, jangan labelkan metaphysics hanya kepada topik itu sahaja. Maknanya kalau orang cakap tentang numerology, orang cakap tentang ilmu matematika yang kupaskan tarikh lahir apa semua tu, kita cakap oh ini ilmu metafisik, oh ini ilmu metafisik. Seolah-olah mengatakan itu sahaja metafisik. Sebab ramai orang salah faham. Kena tahu macam
buku ni tajuknya Psychology. Dalam kategori apa? Personality. Personality itu tentang manusia. Manusia itu kalau dari segi personality maknanya dari segi ilmu psikologi. So kategorinya psikologi. Walaupun tak tulis buku ini tulis itu buku psikologi, tak tulis. Tapi dianggap niche of knowledge ni dalam psikologi. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa ataupun dalam tulisan Rumi. Jadi ada banyak kategori. Jadi kita tak sebut buku Melayu, Rumi, Malaysia, psikologi, panjang sangat. Kita sebut saja tajuk yang nak diberikan. Okey, boleh ya. So metaphysics tu jangan dikaitkan hanya dengan ilmu nombor sebab orang salah faham. Orang ingat metaphysics tu hanya ilmu nombor. Pada saya sebut saja ilmu numerologi, ilmu matematika, ilmu di sebalik matematika, rahsia di sebalik nombor. Macam tu saja. Tak payah sebut metaphysics hingga ini sebab cikgu-cikgu yang mengajar ni pun mungkin salah channel. Jadi bila sebutkan macam tu menjadikan dia branding. Jadi anak murid ikut macam tu. Sebenarnya metafisik ni dia sesuatu yang luas. Bila sesuatu yang luas, remainkan dia sebagai luas. Sebab nanti orang salah tafsir, orang ingat kita bercakap ni secara satu benda yang terlalu kompleks untuk difahami. Okay? Bahan fizik dan bahan bukan fizik. Bahan bukan fizik ni maksudnya yang ghaib tadi, yang metafizik juga. Aspek fizik atau metafizik ialah sesuatu bentuk tenaga, iaitu sesuatu bentuk tenaga halus adalah sesuatu yang bukan baru. Pada kurun ke-19, fenomena ini sudah dikaji melalui kewujudan medan bio atau ether. Ini tidak boleh nampak dengan mata kasar. Para penyelidik seperti Wilhelm Reich yang membangunkan teori tenaga argon dan Nikola Tesla menggunakan tenaga ini untuk eksperimen mereka yang memperkembangkan lagi teori dan penggunaan tenaga halus ini. Eksperimen pertama berkaitan dengan badan manusia iaitu tenaga halus yang hidup di sekeliling benda hidup dilakukan pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh Dr. Harold S. Burr di University of Yale yang sedang membuat kajian mengenai medan tenaga di sekeliling haiwan dan tumbuhan. Jadi kena tahu kajian tentang medan tenaga manusia daripada zaman 1930-an lagi, sebelum Perang Dunia dulu pun ada. Bagi mengesahkan medan tenaga ini, Dr. Harold S. Burr menggunakan voltmeter. Voltmeter biasa untuk disukat pada kulit dengan menggunakan medan tenaga pada haiwan salamander. Haiwan salamander ni haiwan yang berekor ataupun berkaki empat macam cicak. Dia berjaya menentukan potensi tenaga elektrik disambungkan di antara otak dan tulang belakang. Jadi daripada situ dia dapati bahawa ada aktiviti arus daripada brain dan berada di dan mengalir di sepanjang tulang belakang ataupun kita kata saraf tunjang. Dr. Robert O. Becker kemudiannya melakukan kajian yang sama bagi mengembangkan lagi penyelidikan Dr. Burr ini. Dr. Robert mendapati pengaliran elektrik yang terhubung ataupun yang berhubung kait dengan yang berhubung ini tadi berkait rapat dengan sistem saraf. Setiap sel-sel adalah positif dan hujung saraf itu adalah negatif sebagai potensi elektrik. Dr. Burr juga melakukan penyelidikan pada tunas biji benih dan beliau mendapati medan tenaga elektrik di sekeliling tunas adalah tidak sama dengan tenaga pada biji benih itu sendiri. Maknanya Dr. Harold S. Burr tadi, dia kaji manusia, mula dikaji manusia, dia kaji haiwan dan tumbuhan. Pada haiwan dia dapati macam cicak, haiwan yang berekor berkaki empat ni tadi, mengalir tenaga daripada kepala dan tulang belakang. Okey. Kemudian ada charge positif dan ada charge negatif. Kemudian Dr. Burr juga mengkaji pada tumbuhan dan didapati ada tenaga tertentu pada biji benih. Tetapi di sekeliling biji benih pun ada tenaga. Dan di sekeliling biji benih itu macam medan aura kan.
medan tu, tenaga tu tak sama dengan medan tenaga yang di dalam biji benih. Dia kata medan tenaga elektrik di sekeliling tunas adalah tidak sama dengan tenaga pada biji benih itu sendiri, namun lebih mengejutkan, ia adalah sama dengan tenaga sebatang pokok yang sedang membesar. Maknanya dia tengok tunas yang tumbuh tu dia tak sama, tetapi frekuensi yang ada pada tunas ataupun pada benih yang baru keluar anak pokok lah, sama macam pokok besar. Padahal dia anak pokok lagi, dia baru tunas. Burr membuat rumusan bahawa setiap perkembangan organisma dipengaruhi oleh medan tenaga elektrik di sekeliling. Jadi Dr. Burr ni, Harold S. Burr ni membuat kesimpulan bahawa potensi manusia ni tadi bergantung ataupun perkembangannya terikat ataupun dipengaruhi kuat daripada tenaga elektrik di sekelilingnya. Dalam kata mudah macam inilah, medan aura ataupun medan tenaga pada tumbuhan menjadi satu pengaruh kuat yang menentukan kemampuan pokok itu berkembang bagaimana kelak. Sedangkan pokok itu belum berkembang lagi. So medan tu tenaga itu dah ada. Bermaksud macam tenaga ni dah siap, tetapi nanti dia tukar bentuk dalam bentuk fizikal menjadi tumbuhan yang besar ni tadi. Dalam arti kata lain, macam kita dah download penuh ataupun kita ada kuota penuh, kemudian perlahan kita pakai dan gunakannya sebagai apa. Contohnya kita cairkannya sebagai apa. Contohnya macam tu. Maknanya dia dah bagikan tenaga, medan tenaga itu. Fotografi elektrografik yang berkaitan dengan medan tenaga elektromagnet pada benda hidup mula dikenal pasti pada masa kini. Pada awal, maknanya pada masa kajian mula dibuat, fotografi elektrografik yang berkaitan dengan medan tenaga elektromagnet pada benda hidup mula dikenal pasti pada masa kajian-kajian ini dilakukan, iaitu pada seawal 1930-an dan 40-an lagi. Okay? Pada awal 40-an, tahun 40-an tu, apabila Dr. Burr menjalankan kajiannya di USA, seorang penyelidik Rusia, Semyon Kilian, ini popular. Nama Kilian ni popular sebab kamera pertama tentang aura adalah Kilian kamera. Sama juga macam kita kata aerospace. Rusia dengan US ni bersaing. Zaman 60-an dulu dah bersaing dah. Teknologi aerospace antara Rusia dengan US. Macam kita, astronot kita, Dr. Syekh Muzaffar pergi mendapatkan, kita kata, latihan untuk naik itu astronot tu di Rusia, dan naik pun melalui kapal angkasanya di sana, bukannya di US. Okay? Seorang penyelidik Rusia, Semyon Kilian, juga melakukan kajian yang sama. Dia mengkaji teknologi fotografi pada organisma hidup dalam frekuensi yang tinggi, voltan tinggi dan kekuatan medan tenaga elektrik yang rendah. Voltan tinggi tapi kekuatan medan tenaga elektrik yang rendah. Dengan teknik elektrografiknya, Kilian berjaya memaparkan medan elektrik pada kertas fotografi. Burr dan Kilian berjaya membuktikan pada zaman 40-an itu, semua benda-benda hidup dikelilingi oleh suatu medan tenaga yang halus. Kedua-dua saintis ini berjaya membuktikan kaitan antara penyakit dan perubahan medan tenaga pada sesuatu organisma. Bukan hanya berjaya merakamkan, maknanya tahun awal 40-an, kalau orang tanya, aura kamera ni karutlah, pasal kajian tentang medan tenaga manusia ni karutlah. Awal 40-an dulu di University of Yale lagi, okay, telah ada kajian, di Rusia pun ada kajian, dan telah dikaji tentang bukan hanya untuk merakamkan imej elektromagnetik ataupun medan aura ni, tetapi mereka telah melihat hubung kaitnya penyakit dan medan tenaga tersebut. Maknanya ada gambar-gambar yang
Saya biasa buat Killian camera ni dan saya biasa tengok yang versi zaman ini yang juga daripada US dinamakan gas discharge visualization ataupun visual camera, gas discharge visual, GDV ni tadi. Kamera tu sama macam Killian camera. So dia ambil melalui kita punya thumbprint dan dia boleh visualkan aura. Dan kalau kita ada medan tenaga ataupun kita sakit pada medan tenaga pada jari-jari kita ni pun dah ada kerosakan yang nanti bila dia visualkan aura tu secara penuh akan ada image yang tunjuk aura itu pecah, rosak, kecil, besar dan sebagainya. Walaupun dia tidak menggambarkan warna, dia gambarkan wave saja. Maknanya dia buat ukuran macam kita tengok graf-graf yang di hospital kan. Dia ada turun naik kan. Dia tunjukkan graf-graf tu turun naik di sekeliling badan ni. So dia ada bentuk dia turun naik di sekeliling badan tu. Jadi graf-graf tu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dia terputus kemudian disambung balik kat bawah. Maknanya dekat ruang yang terputus tu aura tu bocor. Jadi menarik pada ujian ini pada awal tahun 2008-2009 saya dipanggil untuk terlibat dengan beberapa orang yang termasuk pemilik kamera ini yang berada di Malaysia. Tapi mereka ni lebih mengkhusus untuk menjualkan produk. Jadi mereka buat kajian tentangnya untuk menjualkan energy produk. So pada masa itu, ini bukan tahun 2008, ini tahun 2004-2005, sebelum buku ni ada. Jadi saya dah terlibat dengan syarikat tu, dan dia memang ada dia punya penasihat daripada doktor penasihat produk ni daripada Russia juga. So penasihat di Malaysia ni adalah doktor daripada Russia, saintis daripada Russia. So bayangkan tuan-tuan, macam zaman kita ni COVID-19 ni kita disuruh basuh tangan, jaga kesihatan, kebersihan, bersih tangan selalu, sebab dengan melakukannya tadi kita mengelakkan kita daripada jangkitan virus. Dan tangan ni untuk orang Islam, kita nak berwuduk pun memang kita basuh tangan dulu. Dan kita berwuduk antaranya anggota yang wajib basuh juga adalah tangan. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, dalam perfection dalam olah tenaga ni tadi, orang Islam ni dah ada satu senjata yang isyraf, di mana telapak tangan dia ni selalu dia kena kerap basuh dan bersihkan. Macam nak wuduk 5 kali sehari, katalah setiap kali solat ambil wuduk kan. So kita dah bersihkan minimal 5 kali sehari. Itu belum campur kita makan yang adab kita orang Islam, makan pakai tangan apa semua kan. Mesti nak basuh tangan, cuci tangan dengan sabun apa semua. Jadi kita dah pun buat. Malah melalui teknologi Killian dulu, kamera aura tu dia tak tangkap satu badan. Dia hanya ambil tapak tangan, cap tangan. So diletakkan. Sebab itu mereka yang biasa buat sesi aura foto, memang kita akan ambil ukuran tenaga tu daripada telapak tangan, tapi kita visualkan satu badan. Dia macam thumbprint, macam biometrik di apa kita kata yang kita di pejabat pendaftaran. Itu teknologi yang sama, tapi dia guna untuk rekodkan metrik cap-cap jari, ruas-ruas jari. Kalau di hospital, dia klipkan di hujung jari tu untuk ECG atau untuk tengok kita punya EMG muscle kita macam mana, ataupun patch yang diletakkan pada badan. Teknologinya hampir sama. So yang saya sedang baca ini sekarang dalam buku ni nak menunjukkan kajian ni dah bermula daripada tahun 1940-an. Okay? Seterusnya kita masuk ke topik ilmu aura. Menurut ilmu sains fizik, setiap benda terdiri daripada partikel-partikel kecil yang disebut sebagai atom. Atom terdiri daripada elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Ingat elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Proton dan elektron ini adalah getaran listrik dan magnet. Proton dan elektron ini adalah getaran, maknanya ada arus listrik. Listrik ni macam arus elektrik tapi kecil dan magnet, dan ada gema magnet. Proton bergerak di sekeliling inti, maknanya kalau ada satu inti, ada satu benda di tengah, so ada proton di sekeliling. Okey. Proton bergerak di sekeliling inti, sedangkan elektron bergerak mengelilingi proton. Proton bergerak di sekeliling inti dan
neuron elektron tadi bergerak mengelilingi proton tu tadi. Okey. Ruangan di mana atom bergerak disebut sebagai ruang tenaga. Ruang di mana atom bergerak disebut sebagai ruang tenaga, atau medan tenaga disebut sebagai energy field. Medan tenaga ini memancarkan cahaya. Dengan demikian, setiap benda atau materi yang terdiri daripada atom mempunyai ruang tenaga bercahaya. Setiap benda yang ada arus, ada atom ini tadi, dia akan menghasilkan medan yang bertenaga bercahaya. Inilah yang disebut sebagai aura. Benda yang hidup ada medan. Benda yang hidup ada atom, kan kita ada sel. Sel ni terdiri daripada atom-atom. Atom ni tadi bila ada sahaja proton dengan elektron, dia akan menghasilkan charge. Charge itu tadi arus. Dan arus ini pada frekuensi cahaya. Dan dia bercahaya. Sifat dia bercahaya. Okay. Aura adalah medan arus elektromagnet dan perisai halus yang terbentuk di luar objek. Ada lukisan baru. Siapa nak order, bagi tahu. Nak buat muka sendiri ke? Aura adalah medan arus elektromagnet atau perisai halus yang terbentuk di luar objek, yang memiliki sejumlah getaran gelombang tenaga di dalam. Bagi manusia, getaran gelombang tenaga ini berkait rapat dengan tahap tenaga pada minda, emosi dan fizikal individu tersebut. So tenaga kan, minda pun ada tenaga dia kan, ada elektron apa semua yang mengalir, neuron dalam ni. Kemudian kita kata emosi kita pun mestilah ada tenaga dia juga, sebab kita ni ada, kita bernyawa, kita masih lagi bernafas, kita ada aktiviti. So dalam tubuh kita ni sedang bekerja, aktiviti bernafas, aktiviti darah mengalir, zat mineral, kejap lagi lapar, makan lagi, tidur, makan tidur. Jadi kita bekerja walaupun badan, dalam badan kita bekerja walaupun badan fizikal kita tak buat apa-apa, tak bekerja. Contoh. Pastikan anda ukur saiz pintu dan nanti anda ukur saiz badan anda. Pastikan habis PKP ni anda masih lagi boleh keluar. Okey. Jadi kita akan menghasilkan medan tenaga tadi. Aura juga bertindak bagi manusia. Getaran gelombang tenaga ni berkait rapat dengan minda, emosi dan fizikal individu tersebut. Aura juga bertindak sebagai perisai. So bila menghasilkan aura juga bertindak sebagai perisai. Manusia begitu terdedah kepada getaran tenaga negatif yang berada di sekelilingnya. Dari tenaga UV yang berlebihan daripada sinar inframerah hingga ke kesan sinar inframerah yang merosakkan sel dan tisu tubuh manusia. Maknanya tubuh kita ni kalau terdedah kepada handphone, kalau terdedah kepada perkakas elektronik, terdedah kepada cahaya matahari sekalipun, kalau terlalu lama, badan kita ni akan rosak kalau tak ada medan elektromagnet ni tadi. So kalau tak ada medan elektromagnet ni pun, sekarang ni pun contoh, kalau kita berjemur lama-lama kulit kita ni boleh terbakar. Kita boleh gelap, jadi gelap. Yang orang suka berjemur tu nak bagi gelap, yang putih nak jadi gelap kan, contoh. Sebab apa? Sebab kita ada keupayaan untuk menyerap, tetapi disebabkan ada medan elektromagnet, iaitu ada lapisan aura, kadar itu tadi tu tak terlalu agresif, jadi dia terkawal. Okey. Begitu juga kesan tindak balas kimia daripada perbuatan daripada manusia seperti ketuhar, televisyen, radio, handphone yang anda pegang kan, semua ini ada kesan. Sebab anda pegang ni dia ada arus, dia ada bateri dia. Kemudian phone anda ni dia ada dia punya magnet untuk sound, magnet untuk keluarkan bunyi, so anda dengar. Kemudian dia ada mikrofon yang juga ada magnet untuk merakam bunyi. So dia ada electromagnetic wave, dia ada electro low frequency. Kemudian bila dia online, dia ada radio frequency. And kan anda sedang berhubung dengan wifi punya frekuensi. Bila anda phone call, dia ada radio frequency pula. Sebab tanpa wire kan, dia hantar semua melalui gelombang.
So bila semua ni bergabung dia menjadi satu arus yang kuat, sebenarnya tak sesuai untuk tubuh badan. Sebab tu kita belajar ilmu ni supaya kita aware kita zaman yang banyak gelombang. So medan kita ni pula, gelombang kita ni pula tak semuanya sesuai dengan semua yang ada di sekeliling. Kalau kita tak ada beri perhatian bagaimana kesihatan menjaga gelombang diri, macam mana kita nak kekal terus stabil, sihat dan terus memanfaatkan gadget-gadget yang kita ada ni. Jadi kita gunakan balik gadget ni sebab kita ada keperluan, tetapi dalam masa yang sama kita kena ada awareness, kesedaran untuk bagaimana nak melindungi, nak menjaga diri. Sebab itu kalau kita tengok sekarang banyak penyakit-penyakit zaman moden. Contoh kanser mungkin, ataupun kita kata macam ni COVID-19, yang mungkin sel ini lebih agresif sebab daya badan kita ni dah tak sama macam orang dulu-dulu. Seorang dulu mungkin daya badan ni mungkin lebih kental, lebih kuat sebab zaman itu zaman yang tak ada banyak sangat gelombang yang dihasilkan oleh buatan manusia. Ketuha, TV, radio, internet, komputer, handphone, tak ada. So di sekeliling ni tak adalah lalu lalang ni 012, 017, 018. Ini sedang lalu lalang di sekeliling kita ni kan, gelombang-gelombang daripada pemancar handphone. Kita tak nampak siapa yang on, yang buat call baru dia catch the wave macam radio. Gelombang radio, Hot FM tengah lalu, era, kalau kita boleh nampak ni macam-macam. Ada gelombang di sekeliling. Bukannya nampak jin, kita nampak laluan-laluan gelombang. Jadi bila kita pasang nak dengar radio, so dia ambil sebab dah ada di sekeliling kita. Betul tak? Jadi kalau kita faham konsep itu, kita juga terdedah kepada terlalu banyak gelombang ni. Mungkin orang dulu lebih sihat, daya imun sistem ni lebih kuat sebab tak ada penyakit kanser. Pernah dengar tak? Nenek kita, moyang kita dulu ada penyakit kanser, tak pernah dengar. Seorang kata sebab penyakit tu sains baru jumpa sekarang. Dulu dah ramai dah mungkin mati sebabnya. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya tak ada pun kita dengar orang dulu sakit-sakit kronik macam tu. Zaman ini yang ada dan kena buat kemo lah, kena buat itu, radioterapi lah, apa semua kan. Kenapa guna radioterapi? Sebab gunakan frekuensi balik nak musnahkan sel ke apa semua kan. Sebab benda itu gelombang. So bila sel tu bekerja secara terlalu agresif, dinamakan mutant cell. Sebab itu mutant cell tu bila dah terlalu banyak dinamakan cancer cell. Jadi jadi penyakit kanser. Kanser ada di mana-mana. Kanser hidung, kanser mata, kanser kening, kanser rambut, kanser telinga, kanser bibir, kanser gigi, kanser gusi, kanser lidah, kanser kerongkong, mana-mana anda tunjuk ya. Kanser tulang, kanser dada, kanser payudara, kanser rusuk, kanser perut, kanser usus, kanser pankreas, kanser buah pinggang, kanser kita punya peha, kanser lutut, semua ada. Sebab apa? Sebab kanser tu menggambarkan sel tidak bekerja pada frekuensi, pada keadaan yang harmoni. Mutant cell. Mungkin dulu tak ada penyakit-penyakit yang macam ni sebab tak banyak gelombang. Zaman ini zaman yang banyak gelombang. So kita kena ambil tahu ilmu nak menjaganya. Termasuk kita buat langkah-langkah macam mandi bunga. Orang dulu selalu mandi bunga, kita baru nak belajar balik khasiat mandi bunga. Lepas tu kita keluar khasiat daun bidara, kita keluar khasiat essential oil, aromaterapi, melalui berbagai produk-produk yang keluarkan essential oil. Kan macam Body Shop, kemudian Young Living, doTERRA, macam-macam produk-produk yang mengeluarkan. Dulu ada Lamberger. Jadi macam-macam. Sebab nak kembali menjaga kesihatan macam orang dulu. Orang dulu memang selalu petik bunga, mandi, letak bunga dekat sini kan. Letak bunga dekat rumah, bunga segar. Kita bunga perhiasan, bunga tipu ni. Ni siapa punya bunga ni? Ima Belombut ni kan. Bukan bunga betul. Bunga tipu. Kalau bunga betul dah layu dah. Ada je lah bunga betul, Ima Belombut ni. Tapi ini bunga palsu. Kalau orang dulu di rumahnya bunga betul. Kalau di rumah tu nak bangkitkan aura seri tu, aura bilik tidur tu, diletakkan bunga-bunga di atas katil. Mau romantik. Kita kahwin dulu je tabur bunga ros. Lepas tu tak ada dah. Rosnya dah layu. Okay? Jadi kalau kita faham dengan konsep ini, kita faham dengan konsep alam ni, jadi kita tahu bahawa kita sendiri di zaman ini telah jauh daripada tenaga alam. Sebab itu mungkin kita cari balik mandi garam, mandi bunga, pergi mandi laut, pergi mandi air terjun untuk terapi, pergi spa terapi, pergi buat mandian
hidroterapi kan, mandi ais. Orang dulu mandi air telaga, itulah ais dia, mandi subuh-subuh hari pula tu kan. Tak payah guna ais dah, memang sejuk. Cuaca pula, nature pula memang menjadikan sejuk. Kita mandi subuh pun air ni suam. Sebab apa? Sebab global warming. Sebab apa? Sebab tak nature lagi, sebab terlalu banyak 3G, 4G, radio wave, TV wave, wifi, Netflix, semua. So siapa yang bawa masuk? Kita sendiri yang bawa masuk. Bebel. Begitu juga kesan tidak balas perbuatan manusia tadi, ketua televisyen, radio, telefon dan lain-lainnya. Saya dah cakap 12 tahun dulu. Aura yang sihat, yang bersaiz besar dapat mengekalkan keharmonian tubuh di dalam, manakala aura yang nipis dan pecah memudahkan getaran gelombang negatif untuk masuk, mengakibatkan ketidakseimbangan berlaku. Faktor tekanan hidup, stres adalah adalah salah satu manifestasi ketidakseimbangan tenaga pada tubuh manusia. Orang dulu tak ada stres ke? Orang dulu pun stres. Pendapatan dia kan, dia PKP zaman perang dulu, PKP zaman curfew dulu kan, zaman komunis dulu. Lagilah, kemudian dia nak keluar pun terhad, malam-malam tak ada lampu, malam-malam tak ada kerendaan, hantu kat simpang pun banyak kan, macam-macam gangguan lah kan. Jadi dia nak dapatkan, dia nak macam kita nak pergi beli barang, mungkin sebulan sekali keluar beli barang, yang lain tu ambil hasil di sekeliling rumah saja. So orang dulu dah lalu proses yang kita lalu sekarang. Tetapi orang dulu dapat kekal sihat, stabil, tak ada banyak tekanan, lebih reda, lebih ikhlas, lebih pasrah, lebih bersyukur, kerana antara orang yang calon-calon masuk syurga ni adalah orang yang sabar, orang yang syukur. Jadi orang dulu banyak kuat benda-benda macam tu. Kita sekarang ni dilaporkan talian hotline untuk bantuan musim PKP ni, antaranya hotline untuk tekanan stres kan, mental health. Talian hotline tu hari-hari sibuk. Sebab apa? Ramai je orang call sebab bergaduh laki bini, sebab stres. Anak-anak dekat rumah musim ni kan, macam-macam bergaduh, mak ayah bergaduh. Jadi laki bini bergaduh, semua telefon, talian mesra, minta nasihat, minta kaunseling. Jadi mungkin kita sendiri yang telah menjauhi apa yang sepatutnya kita praktiskan balik, ataupun yang kita dekatkan balik. Sebab tu kita kena cari remedi ni. Carilah kaedah macam mana nak mandi bunga, cari sumber-sumber daripada nature, mandi bidara balik, mandi limau, mandi sintuk, mandi garam, mandi air essential oil, tuanglah lavender lah, frankincense lah, air kemian contohnya kan. Jadi semua itu mungkin bantu untuk kita puliharakan tenaga. Aura tidak terhasil dengan sendiri, tetapi merupakan urutan daripada aura tidak terhasil dengan sendiri, tapi urutan daripada biasan tahap tenaga daripada sumber objek ataupun sumber fizik yang mengalir tenaga, yang mengalirkan tenaga itu. Maknanya kita sendirilah yang mengalirkan. So, bertindak sebagai berpasangan, bertindak seperti pasangan yang sifatnya menggambarkan hampir total pada bentuk, ukuran, tahap serta sifat tenaganya asal. Jadi aura tidak mengalir sendiri, dia mengikut tenaga yang di dalam. Dia bertindak pula umpama pasangan, macam pairing, yang sifatnya tadi seolah-olah menggambarkan secara total apa yang ada di dalam. Contoh, kalau di dalam ni lebam, di auranya lebam. Kalau di dalam ni sedih, auranya sedih. Kalau di dalam ni gembira, auranya gembira. Di dalam ni sabar, auranya sabar. Di dalam ni reda, auranya reda. Di dalam ni bunga-bunga, di luarnya pun bunga-bunga. Di dalam ni bunga-bunga plastik, di luarnya pun bunga-bunga plastik. Kalau di dalamnya coklat, di luarnya coklat. Umpamanya itu. Dia bertindak hampir sama seperti mana yang apa yang ada di dalam. Memahami fakta ini, sebenarnya aura juga wujud pada hampir semua objek yang mengalirkan tenaga seperti tumbuhan, haiwan, air, batu-batu kristal, semua elemen kejadian alam. Okay? Batu, kristal, pokok, semua ada aura yang tersembunyi.
Namun aura dikaitkan, istilah aura dikaitkan dengan manusia kerana keunikan sistem manusia yang merangkumi jasmani, minda, emosi yang padanya berfungsi berbagai sistem. Manusia ni sebab ada akal, ada perasaan, ada tubuh, jadi ada complexity of system. Jadi di situ aura, istilah yang lebih sedap disebut aura itu dirujuk kepada manusia. Walaupun sebenarnya air ada aura, bunga ada aura, tumbuhan ada aura, haiwan ada aura. Okey. Merangkumi jasmani, minda dan emosi yang padanya berfungsi berbagai sistem, dilengkapi pula daya magnetik dan dihembuskan dengan ruh, iaitu satu manifestasi kejadian dan kekuasaan Tuhan. Tahap tenaga pada sistem jasmani, minda, emosi ini dapat diukur secara saintifik, dikenali dalam perubatan moden sebagai encephalografi untuk encephalomyografi, EMG, iaitu getaran tenaga pada tubuh fizikal. Kalau anda nak salin EMG untuk tubuh fizikal, ECG, elektrokardiografi. ECG ni yang doktor letak dekat dada tu, chest dekat dada kan, dia letakkan patch, betul pergi kabel ke skrin. Yang tu kardio untuk jantung dan paru-paru. So jantung dan paru-paru ni juga menggambarkan bagaimana relaxation kita punya perasaan. Sebab orang yang berdebar-debar dia laju, orang yang marah dia laju, orang yang kita sakit dia akan jadi laju. Kalau orang yang sehat, orang yang tenang, orang yang stabil, dia akan, orang yang tak resah kan, so dia akan rhythm dia harmoni, dipanggil circadian, iaitu getaran pada bahagian jantung yang berkat rapat dengan sistem emosi seseorang. Dan EEG, encephalografi. Encephalografi adalah untuk ECG ataupun getaran pada otak yang merujuk kepada minda ataupun pemikiran. Ini yang berapa hertz pada brain wave tu, baik beta ke alpha ke, yang tu yang biasanya letak di bahagian patch ataupun topi khas yang ada kabel-kabel tu kan. Itu dalam sains moden pun boleh ukur. Biasanya dekat hospital pun ada alat-alat. Apakah aura ini mistik? Aura merupakan, saya sambungkan sikit lagi ya. Aura merupakan satu perkara atau benda. Aura bukanlah sesuatu perkara atau benda yang mistik. Ia juga bukan hanya bersifat fahaman ataupun simbolik bahasa. Ia sememangnya wujud dan kemajuan sains dan teknologi masa kini berupaya menjelaskan secara ilmiah. Ia tidak dapat dibuktikan pada suatu masa dahulu, menyebabkan teori mengenainya dilihat sebagai karut, dongeng ataupun mistik. Dulu orang kata karut, dulu orang kata aura ni mistik, dulu orang kata ini benda-benda dongeng lah, macam orang cerita Pak Kaduk contoh macam tu kan. Tapi cerita-cerita rekaan, cerita-cerita khayalan. Tapi sebenarnya apa yang orang dulu tak dapat nak buktikan sebab dia tak ada alat dan sains untuk nak tunjukkan. Tapi ilmunya mungkin dia dah ada. Sebab tu dia buat cerita-cerita yang berkait rapat dengan macam cerita-cerita yang orang kata bukanlah mistik, cerita-cerita yang paranormal, yang hebat. Contohnya macam boleh keluar tenaga batin kan, orang tu daripada jauh dia hembus saja, musuh-musuh dia jatuh, ataupun dia boleh baca ayat tertentu, dia hilang, dia gaib daripada pandangan. Itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu bagaimana dia menguasai aura dia. Okay? Dia boleh buat ataupun kirimkan terapi jarak jauh. Dia boleh lihat apa yang berlaku di rumahnya walaupun dia tak ada di rumah, ataupun orang jumpa dia berada di tempat lain. So kita kata ni cerita-cerita mistik apa semua. Sebenarnya semua itu mungkin sains belum ada gadget, belum ada alat, ada ilmu untuk mengejar, untuk menceritakan. Macam kita tengok Al-Quran dah cerita pasal embrio, Al-Quran dah cerita tentang 4 tahap kejadian manusia sebelum adanya ilmu sains embriologi. Selepas adanya ilmu sains embriologi baru dibuktikan bahawa apa yang ada dalam Al-Quran itu telah terbukti benar. Jadi maknanya ilmu-ilmu ni Allah dah bagi, cuma sains teknikal, sains mekanikal sedang mengejar untuk menceritakannya. Sama juga kita cakap tadi, tahun 40-an telah dibuatkan kaedah untuk mengukur aura.
tolong sharekan video ni tanda akad kita, majlis ilmu kita. Sebab kita bedah buku kan. Bila bedah buku, talaki buku ni ada orang kata baik sebagusnya ada ijab kabul ilmu. Jadi antara akad yang mudahnya yang anda boleh buat adalah like and share saja. Jadi saya akadkannya sedemikian, mudah-mudahan ada keberkatan, walaupun sedikit. Keberkatan mungkin lebih kepada yang menerima, yang mendengar. Sebab yang memberi keikhlasan Allah Ta'ala. Allah itu soal pemberi dengan Allah Ta'ala. Macam kita nak bagi itu ke Allah Ta'ala. Tapi kenapa orang yang menerima, contoh kita cakap terima kasih pada orang, sebab itu bagaimana kita menghargai pemberian Tuhan. Sebab gagal mengucapkan terima kasih juga, kalau tak silap ada hadis, gagal mengucapkan terima kasih atas pemberian orang seolah-olah tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ingat ni dah memang rezeki saya, so saya wajib dapat. So kerajaan yang bagi ni dia hanya perlu dia hanya penyampai. So tak perlu nak berterima kasih kepada kerajaan. Sebenarnya pada saya ketepikan soal politik apa ke, berterima kasih saja sebab melaluinya Allah gerakkan. So Allah sampaikan. Macam kita, memang Allah nak bagikan makanan, so jiran kita hantar makanan. So kita tetap kena ucapkan terima kasih dan kenang budi kan, dan menghargai budi. Walaupun kita bersyukur, sebenarnya Allah Ta'ala lah yang hantar rezeki itu melalui. Okey, adakah aura itu mistik tadi kan? Tentu ramai antara kita habiskan sampai page 27. Tentu ramai antara kita yang pernah mendengar ataupun melakukan acara amalan mandi bunga bagi menaikkan seri, terutamanya kepada pasangan pengantin yang baru mendirikan rumah tangga. Amalan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu, termasuklah dalam pelbagai keadaan rawatan tradisional. Tanpa memerlukan banyak alasan yang bersifat logik ataupun saintifik, ia sudah pun diterima pakai dan menjadi amalan daripada adat resam sesetengah masyarakat. Apakah rasional di sebalik upacara ini? Apakah fakta yang dapat menjelaskan khasiat yang terselindung di sebaliknya? Segala persoalan mengenainya mula terjawab apabila fakta mengenai aura secara ilmiah ditemui dan difahami. Ia juga turut menjawab berbagai lagi persoalan yang menjadi rahsia suatu masa dahulu. Segalanya kini lebih relevan dan boleh diterima apabila kita mula tahu dan belajar mengenai sistem bioenergi manusia, macam kita sedang belajar sekarang, yang sedia ada pada setiap daripada kita. Sama lah juga macam kenapa orang dulu berinai. Kenapa pakai inai? Inai ni bukan budaya dalam Melayu, bukan budaya dalam Islam. Kenapa orang kita mesti berinai? Dan bila berinai dia buat corak-corak tu pula. Kenapa buat di tangan? Kenapa tak buat satu badan? Kenapa buat di kaki? Kenapa tak buat satu badan? Kan? Kenapa tak buat di pusat? Kenapa tak buat di bahagian tengkuk, di bahu, macam pakai tattoo? Kenapa buat di tangan saja? Jadi ada banyak rahsia yang mungkin kalau di kelas saya itu saya terangkan kenapa maksudnya sedemikian. Kenapa hujung-hujung jari? Apa maksud jari-jari ni? Apa maksud hujung-hujung jari ni? Kenapa warna orange? Kenapa wanita yang berinai? Kenapa tak lelaki? Kenapa lelaki hanya ambil syarat? Itu pun sebab dia gatal juga nak berinai. Sebenarnya tak payah pun. Jadi kita mengizinkan pula dan kita keluarkan fatwa bahawa boleh, harus. Sedangkan dia tidak ada dalam amalan. Masyarakat Arab pun tak buat, Nabi pun tak buat, tapi kita mengizinkan pula. Kenapa? Kenapa setengah perkara kita izinkan tanpa kita faham? Setengah perkara kita kata ini karut, ini sesat. Jadi hati-hati. Macam amalan mandi bunga. Kalau kita buat sebab terikut-ikut, amalan mandi garam. Kita buat terikut-ikut, amalan mandi bidara. Kita buat terikut-ikut sebab ada kepercayaan mistik ke apa ke, sebab bila mandi ni ada hikmah, nanti jadi macam ni ke, takut kita tergelincir. Saya tak cakap anda tergelincir ataupun saya siapa-siapa. Saya bercakap secara umum. Kita takut etikat dan akidah kita tergelincir atas benda itu. Jadi hati-hati, kerana kena ada ilmunya. Kalau kita faham, ini sebab dalam ilmu aura, garam ini ada frekuensi. Garam ini ada mineral. Garam ini ada khasiat yang orang dulu panggil sebagai khasiat. Khasiat ni tadi bila kena dengan medan gelombang manusia, bila kena dengan medan tenaga manusia, dapat menyucikan, dapat membersihkan. Sebab frekuensi garam ini tadi dirakam beribu-ribu tahun di alam. Di tempat kejadiannya, asalnya dia lautan. Kemudian dia beku menjadi daratan, menjadi
menjadi batu, menjadi apa, pepejal. Yang dulu dia bersifat cecair. Cecair memang sifatnya merakam gelombang. Dulu zaman dia membeku, dulu tak ada handphone, tak ada kapal terbang, tak ada bot, tak ada kereta api, tak ada mesin. Hanya ada alam, dan alam ini manusia, alam ini haiwan, tumbuhan, dan di tempat dia membeku tu manusia pun tak ada. So tumbuhan, haiwan ni Allah kata berzikir. Jadi kalau nak tengok perspektif Islam dia, jadi dalam sains pula, zikir ni tadi adalah gelombang. So tadi makhluk Allah ni tadi bunga, apa kita kata garam. Kalau bunga dia hidup sekarang, kita petik sebab dia segar sekarang. Kalau garam apa semua ni sebab dia daripada alam. Kalau khasiat akar-akar kayu dia daripada alam, dia dah bentuk beratus tahun, mungkin beribu tahun. Kalau kristal dia dah bentuk beribu-ribu tahun. So dia dah rakam gelombang yang satu masa dulu tak ada radiasi, tak ada faktor pencemaran, lalu disimpan gelombang gema alam. Dan bila kita ambil khasiat itu sebab kita juga ada gema, kita juga ada gelombang, kita juga ada medan tenaga, ada frekuensi. Jadi kalau anda faham benda-benda ini, anda pakai kristal, anda selamat di tingkat dan akidah. Anda mandi bunga, anda selamat di tingkat dan akidah. Anda mandi garam, selamat dan akidah. Jadi ilmu ini, sebab itu saya kata fardu kifayah. Somebody kena bercakap tentangnya. Anda kena dengar dan anda kena bagi tahu, sebarkan. Sebab melaluinya anda telah selamatkan ramai orang yang budaya ikut-ikut. Ada orang tu jual mandi garam, insya-Allah apa rezeki terbuka. Dia tak tahu kenapa mandi garam rezeki terbuka, dia mandi je garam. Dia percaya dengan garam tu. Takut tergelincir. Walaupun bukan syirik besar, tapi mungkin takut syirik kecil. Jadi kena ada ilmu. Sebab ilmu itu cahaya, dan cahaya inilah melindung kita, melindung itikad dan akidah kita daripada kepercayaan karut. Sama juga musim PKP ni, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu lakukan untuk lindung ataupun untuk jaga aura kita supaya sihat. Okay? Fungsi aura bertindak, kita habiskan page ni je. Fungsi aura bertindak sebagai dinding ataupun perisai halus yang melindungi subjek fizik yang berada di dalamnya. So fungsi aura nanti sebagai dinding atau perisai halus ni metafizik yang baik, melindungi subjek kita yang berada di dalamnya. Dia bagaikan pagar pada diri. Orang dulu kan cakap pagar diri aura. Pagar bagi diri yang sama sifatnya seperti lapisan-lapisan langit yang melindungi bumi. Sifat langit yang melindungi ini diterangkan secara jelas dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu. Tak kala sains belum pun mengetahui tentang fakta-fakta tadi. Macam tadi saya ceritakan, ada dalam Al-Quran dah. Sains kemudian baru tahu, langit, bumi ini berlapis-lapis. Islam telah diajar mengenai ilmu ini. Surah Al-Anbiya ayat ke-32 Allah sebut, dan kami menjadikan langit sebagai bumbung yang memelihara dan terkawal sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Kenapa Allah kata yang ada padanya? Allah tak kata yang ada pada bumi. Kenapa tadi Allah sebut dan kami menjadikan langit-langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka melindungi dan terkawal, sedang mereka berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Bukan pandai-pandai nak mentafsir. Memang muhkamatnya adalah untuk bumi, untuk alam. Sebab langit pada pahaman kita, pada pahaman ahli tafsir dulu adalah langit pada bumi. Tapi mungkinkah langit yang dimaksudkan ini tadi adalah langit diri, iaitu perisai yang melindungi diri, yang awan yang kita tak nampak dengan mata kasar ni. Sebab awan ni kita boleh nampak, tapi bila kita naik ke atas awan tu pun, kita dah duduk dalam awan pun kita tak nampak awan tu. Sebab dia sebenarnya adalah udara atmosfera. Kepulan-kepulan awan tu bukannya kita boleh buka pintu masuk, tak, kita masuk tembus sebab dia hanya adalah udara. So sama juga macam aura, dia adalah udara-udara yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi melalui kamera, melalui teknologi kita boleh ukur, kita boleh rakam. Kan tadi ada Killian kamera, GDV kamera, aura kamera, yang zaman Dr. Bohr tadi kan kita dah baca topik tu. Jadi kalau nak faham tentang ini, bermaksud langit ini mungkin juga Allah sebut secara mutasyabihatnya adalah perisai diri kita, aura tadi. Menurut sains astronomi, langit sebagai bumbung menurut sains astronomi,
Langit sebagai bumbung dari surah ini dapatlah dikaitkan dengan atmosfera yang bertindak sebagai perisai kepada bumi, yang berfungsi menapis objek-objek meteor yang jatuh ke bumi, menapis pancaran cahaya dan gelombang yang tidak sesuai dan berbahaya kepada bumi, macam tadi ultraviolet, infrared yang berlebihan daripada cahaya ditapis, mengekalkan suhu bumi bagi menyalakan suhu angkasa yang terlalu sejuk, hanya membenarkan gelombang cahaya yang tertentu, iaitu yang bermanfaat, iaitu berapa level sinar X, berapa level untuk ultra ungu, jarak dekat dan jarak jauh, spektrum cahaya, visible light spectrum yang diperlukan, iaitu daripada violet, indigo, biru. So langit bumi ni tadi melindungi atmosfera, dan dia mengizinkan lapisan-lapisan gelombang itulah yang mengalir. Gelombang inframerah jarak jauh, gelombang inframerah jarak dekat, gelombang radio. So Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29, langit sebagai bumbung. Dalam ayat ini diperjelaskan lagi dengan oleh sifatnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29 yang bermaksud, dialah Allah yang menjadikan segala yang di langit, segala yang di bumi ini, segala yang di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikan 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Juga pada surah Al-Fusilat ayat ke-12, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 hari, dan dia wahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Menariknya, menurut fakta saintifik yang ditemui pada abad ke-20, terdapat 7 lapisan langit yang meliputi bumi. Maknanya dulu pasal Al-Quran turun tak tahu pun ada 7 langit. Sekarang ni ke abad ke-20 baru tahu ada 7 langit yang meliputi bumi. Dan lapisan yang terawal sejauh 7 batu hingga lapisan yang teratas sejauh 700 batu. Rahsia 7. 7 lapis, 7 batu, 700 batu. Lapisan-lapisan itu adalah atmosfera, hypnosfera, thermosfera, mesosfera, ozonosfera, stratosfera, troposfera. Aura adalah perisai semula jadi kepada manusia. Manusia begitu terdedah kepada getaran tenaga negatif yang berada di sekelilingnya, dari sinar UV yang berlebihan hingga sinar inframerah yang merosakkan sel dan tisu manusia. Begitu juga kepada kesan tindak balas kimia buatan manusia, ketuha, televisyen, radio, telefon bimbit dan lain-lain tadi. Aura yang sihat dan saiz besar penting bagi mengekalkan keharmonian tubuh supaya kekal sihat dan bebas daripada unsur negatif, sama ada dari sudut luaran ataupun dalaman. Manakala aura yang nipis dan pecah memudahkan getaran elektromagnetik negatif masuk dan mengakibatkan ketidakseimbangan tenaga berlaku. Salah satu perkara yang menyebabkan ketidakseimbangan tenaga pada tubuh manusia adalah faktor tekanan hidup dan stres. Bagi memperolehi keharmonian dan kehidupan, salah satunya adalah menjaga perisai aura anda ataupun perisai aura kita semula jadi kita ini dengan baik. Manusia yang sihat dari sudut jasmani dan rohani mempunyai aura yang cantik. Secara tidak langsung, ia bermakna aura mempunyai kaitan yang begitu ketara dengan aspek kerohanian selain daripada aspek jasmani. Kedua-dua aspek ini perlu diberi perhatian dalam penjagaan keharmonian tubuh kita. Lalu kesihatan aura bukan hanya tentang kita nak tahu dia wujud, dia ada, dia lapisan, tetapi dia juga mewakili kepada sifat kesihatan luaran dan kesihatan dalaman. Dan kalau kita terdedah kepada kesihatan yang tenaga negatif, aura kita tak kuat, kita juga akan terarut. Tapi kalau kita positif, aura kita tebal, so kita dapat menguasai aura kita, jadi kita tidak mudah dipengaruh. Jadi aura ni juga mewakili juga kesihatan bukan hanya tubuh fizikal, tapi juga jasmani dan rohani, bermaksud psikologikal, iaitu minda kita, emosi kita dan kerohanian kita. Wallahualam, kita berhenti setakat ni. Dah sejam dah. Sekejap je kan masa berlalu. Besok kita sambung ke page 30, 7 lapisan aura. So kita nak pergi berkenalan dengan setiap satu lapisan aura dan apakah peranan-peranannya dalam ilmu aura. Tadi sains astronomi telah tahu bahawa langit yang dimaksudkan dalam Al-Quran pun ada 7. Memang betul ada 7. Dan setiap langit tu ada peranan-peranan dia. Itu langit bumi, sains astronomi terangkan. Ini dalam sains bioenergi, dia juga terangkan langit manusia, aura manusia ada 7.
So lapisan 7 ni tadi ada peranan-peranannya. Kalau nak tahu apa peranannya, besok. Buku ni boleh beli ke? Buku ni dah sold out, dah tak ada di pasaran sejak, saya ingat sejak setahun 2 tahun yang lepas. Terakhir katanya buku ni ditemui tahun 2018. Setelah diulang cetak beberapa kali, buku ni contoh yang saya pegang ni, ini cetakan ke-6. Tahun 2014 cetakan ke-6. Dia cetakan pertamanya tahun 2008. 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014. Sudah setiap tahun dia ulang cetak. So sampai tahun 2018, 2019 sebab faktor orang dah tak baca buku dah kurang orang baca e-book dan buku-buku digital. Buku-buku tajuk yang lama daripada 10 tahun tak dicetak lagi. So buku ni dah tak ada di pasaran. Buku ni namanya Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif, oleh Mir Hazil Azran Ramli. Tadi topik hari ini amat menarik sebab dia juga menjelaskan kepada kita, kawan kita, e-book pun tak ada, tak dikeluarkan. Oleh penerbit tak keluarkan. Okey. Topik hari ini amat menarik sebab ramai di kalangan kita, mungkin mak ayah kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin saudara mara kita, mungkin kita sendiri, mungkin kawan kita, mungkin jiran kita yang ada amalan dia mandi garam, ada amalan dia mandi essential oil, aromaterapi, ada amalan dia mandi bidara, ada amalan dia beli minyak 7 langit, dia beli minyak 7 purnama, seri wajah, tapi dia tak faham kenapa dia pakai. Termasuk yang beli kristal, mungkin daripada saya beli cincin itu, beli cincin ni, tapi dia tak faham kenapa ada khasiat dan bagaimana khasiat itu bekerja kepada dirinya, bagi kesan. Jadi jawapannya boleh ditemui dalam ilmu aura ni daripada bab yang kita bahaskan tadi, sebahagian. Jadi kalau anda seorang yang skeptik, mungkin anda perlu dengar video ini. Kalau anda seorang yang mungkin nak tahu, anda perlu dengar dan mungkin perlu baca, perlu ambil tahu ilmu ini. Bukan hanya daripada saya, cari maklumat-maklumatnya. Kalau anda mungkin seorang yang sebelum ini hanya tengok dan buat dan ikut, hanya percaya saja tanpa ada kefahaman, mungkin elok tahu, elok ada kefahaman supaya tidak tergelincir kefahaman kita tu, kenapa kita buat amalan mandi bunga itu, kenapa kita berinai, kenapa kita orang kata buat ritual mandi garam, mandi sintuk, mandi bunga, kenapa kita ada amalan-amalan itu dan kita pun percaya, kita pun beli produk dan kenapa kita buat, tapi kita tak tahu kenapa. So elok kita ambil tahu, ambil peduli. Kalau bukan melalui video ni pun baca, tahu, cari ilmunya. Dan kalau anda masih lagi menolak teori-teori ni, terpulang. Sebab tahap ijab kabul ilmu, tahap kefahaman Allah bagikan setiap orang itu pun berbeza-beza. Wallahualam, itu saja untuk hari ini. Tolong like and share, tolong bagi komen tanda setuju ataupun tidak untuk kita teruskan. Semalam pun saya bertanya, ada beberapa komen minta kita teruskan, sama ada nak diteruskan di page ni ataupun di Daurah HD, di mana hanya mereka yang dah masuk ke secret page Daurah HD sahaja yang mungkin nanti dapat kita teruskan pada bab-bab yang seterusnya, yang makin kontroversi, yang makin panas, insya-Allah. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.